maka ditolong ke Allah Ta'ala dengan pertolongannya, maka adalah ia membuka daripadanya beberapa bicara dan beberapa dalil dan burhan tanda yang tiada pernah mendengar daripada syekhnya sekali-kali dan tiada pernah dilihatnya dalam kitab. Kemudian lenyaklah ia daripada mata. Lepas daripada dia duk kaji-kaji, belek habis kitab-kitab dia, dia tak percaya dah kok tok guru dia, ayah tiri dia ni. Maka dia kaji sendiri. Nah, kaji-kaji sendiri lepas daripada dapat petunjuk arahan daripada Nabi, maka Allah Ta'ala tolong sungguh dia buka sungguh, jumpalah benda yang sebenarnya. Nah, jumpa dengan benda yang sebenarnya lagu mana? Maka dia pun hilang ke diri, asing ke diri. Nah, tak jumpa dengan orang duduk bersuluk. Maka lenyaklah ia, yakni hilang ke ia daripada mata manusia pada rumahnya 15 hari. 15 hari dia tak keluar daripada rumah dia, duduk munajat, duduk minta pendapat, duduk minta istikharah, duduk minta pendapat dengan Allah Ta'ala, nak istihar ni, bagian ni sesat ni. Kemudian keluar ia daripada kepada masjid Jami'. Maka lepas pada 15 hari dia masuk tubik daripada rumah, pergi ke masjid. Pergi masjid semaya Jumaat. Dan naik ia ke atas mimbar. Naik atas mimbar, orang pun mari berderu tengok ada nak kecek gapo. Dia ni orang hebat juga ni. Orang ceramah biasa, orang alim, orang ada agama. Maka orang-orang pakat nak mari dengar belakang. Nak kecek gapo dia. Naik atas mimbar dan berkata ia, hai segala manusia. Hei manusia. Nah, hok ramai-ramai tu. Sesungguhnya adalah gaibku daripada kamu masa ini. Bapa aku hilang daripada pandangan mata, aku tak sip kecek dengan orang 15 hari dah aku tak tubik daripada rumah. Kerana bahawasanya aku tilik akan beberapa dalil. Kerana aku buat kajian, aku cari semula dalil ni. Betul kodok pegangnya Mu'tazilah ni. Maka aku dapat gapo tu? Bersama-sama padaku beberapa dalil. Nampak? Nah. Yakni berlawanan dalil, tiada dapat aku hendak lebih sesuatu daripada satunya. Aku minta petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka menunjukkan daku kepada iktikad yang sebenar. Maka lepas pada aku buat kajian, aku banding, aku istikharah dengan Tuhan, maka Tuhan tunjuk kepada aku gapo dia iktikad yang sebenar. Maka aku taruh ke dalam kainku ini, dan sungguhnya telah aku tinggalkan daripada segala ilmu yang aku iktikadkan dia, seperti aku tanggalkan daripada kain ini, maka ditanggalkan ia kain yang ia pakai yang ada padanya dan dilontarkan, kemudian maka diangkat kitab yang ia karang atas mazhab Ahlus Sunnah kepada manusia. Maka Abu Hasan Asy'ari pakai kain, bukan kain yang pecah kain depan orang ni. Masuk kain sini sama ada kain selendar dia ke, dia nak buat isyarat. Versi cerita, masalah cerita taubatnya Abu Hasan Asy'ari ni banyak versi. Versi gini lebih kurang cerita dia lagu ni, dia pakai kain selendar, pakai gapo, dia naik atas mimbar. Dia kata, hei manusia, mu kenal kodok aku, maka aku nama sekian, mu kenal dah. Orang yang kenal aku memang sehodoh aku. Maka hari ni hamba nak royak, kata hamba berlepas diri daripada iktikad Mu'tazilah. Aku lari, aku tak percaya dah kepada iktikad Mu'tazilah, dan aku buai daripada hati aku. Dia pun cabut kain dia, kain selendar dia. Sebagaimana aku pecah kain aku ni, pekong. Maka dia pun
Sekarang aku kare dah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalil berhujah melawan Mu'tazilah. Start daripada tu dialah jaguhnya melawan Mu'tazilah. Lawan pok tiri dia begini. Maka adalah ia pertama-tama orang yang mengedarkan ilmu aqaid atas jalan kitab dan sunnah, yakni mengikut Quran dan hadis dan ijma' sahabat yang dahulu-dahulu yang soleh-soleh, salafus soleh. Maka jadi hinalah segala ahli i'tizal, yakni Mu'tazilah. Dianya asal mengaji Mu'tazilah. Apabila temu kebenaran maka dia pula berhujah lawan Mu'tazilah. Maka apabila zaman Abu Hasan Asy'ari, kumpulan Mu'tazilah semakin mundur, semakin kurang. Muncul pula seorang imam nama Abu Mansur Al-Maturidi pula. Nyobak dengan Mu'tazilah, hampir ni bukan kata tak ada dah Mu'tazilah. Sebab apa? Kerana ada dua orang imam ni berdebat semua bak kalah habis. Tetapi ada ulama kata Mu'tazilah ini masih ada. Yang mana akidah Mu'tazilah ini ada syibih-syibih nak sama dengan dia, masih lagi dipegang oleh kaum Syiah di Iran. Syiah Iran, maka akidah dia Mu'tazilah. Akidah dia Mu'tazilah dah. Dan nama ilmu ini ilmu tauhid. Bapa dipanggil ilmu tauhid kerana belajar ilmu ni lah kita mentauhid ke Allah, mengesah ke Allah, mengesah ke Tuhan kepada Allah. Tu maksud dia. Kerana apa? Kerana banyak orang mengaku hak ni Tuhan. Maka apabila belajar ilmu ni, kita menyatakan hanya Tuhan itu sahaja milik Allah nama dia. Allah pemilik Tuhan itu. Tuhan yang sebenar hanya nama Allah. Mentauhidkan ketuhanan kepada Allah semata-mata. Belajar ilmu ni. Sebab tu dipanggil ilmu ini tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Mentauhidkan Allah. Dan ilmu sifat juga dipanggil ilmu sifat. Ilmu sifat, apa mengaji ilmu sifat? Kerana kita tak mengaji ilmu zat Tuhan, kita hanya mengaji mengenai sifat Tuhan. Maka ilmu ini dipanggil ilmu sifat kerana kita mengaji sifat Tuhan, bukan zat Tuhan. Dan kita mengaji sifat 20. Dan ilmu aqaid, ilmu akidah. Aqaid ni jamak daripada aqidatun. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Ni i'tiqad, aqaid, aqidatun, aqidatani, aqaid. Apa maksud aqadah? Simpulan iman, simpulan hati. Apakah pegangan yang kita kena sipu dengan hati sekejap-kejapnya sampai bila-bila dah kita pegang lagu ni tak berubah dah sampai dalam syurga pun lagu tu juga. Ni ilmu akidah ni. Ya beza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh tika hidup ni semaya bah dah mati tak payah semaya, tak payah gapo dah. Manakala ilmu akidah ni kita pegang siapa mati dalam kubur, jala juga dalam syurga, begitu juga dipanggil ilmu aqaid. Dan ilmu usuluddin juga dipanggil nama dia ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Asal kepada agama, asas kepada agama. Kerana di dalam 3 ilmu yang wajib kita belajar, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka ilmu yang paling asas sekali akar dia adalah ilmu tauhid. Kerana kalau belajar tasawuf tak belajar tauhid, jadi tak cah. Tak cah, tak ada akidah. Akidah dia ada sesat, tetapi tasawuf molek.
pakai kain dua lah, tok sejai, kadang-kadang pakai selai ya. Tasawuf, tok kecek nipu, tok makan barang darah, tok goni, tok cadah ikut taat dengan agama dia. Tetapi tasawuf saja, akidah tak ada. Sapa ke Tuhan, tak sapa ke mana-mana. Duduk dah dengan diri dia, duduklah dengan khayalan diri dia. Tu ilmu usuluddin. Sebab itulah ilmu usuluddin ini digambarkan seperti akar bagi pokok. Pokok kalau tak ada akar, setara mana nak bertahan mampu selok selalu. Manakala syariat ni seperti batal, dahar, tu syariat pekoh. Manakala tasawuf pula buah-buah hasil daripada pokok tu. Kalau baca syariat saja, usuluddin ada dah, pokok tu hidup tapi tak ada buah. Tak nampak manisnya buah tu, tak nampak manis pokok tu kalau tidak ada ilmu tasawuf. Maka ilmu usuluddin ni ilmu asal dia. Nak banding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu ni yang paling penting sekali kerana dia asal dalam bab agama. Dan ilmu kalam juga dipanggil nama dia ilmu kalam. Apa maksud ilmu kalam? Kerana banyak sebab. Pertama, kerana dalam kitab-kitab dulu kalau nak kecek bab ilmu kalam, ilmu tauhid, maka pengarang akan sebut al-kalamu fi haza. Al-kalam, percakapan, perbahasa dalam bab ni sekian. Ia bermula dengan al-kalam fi haza. Al-kalam fi haza lekat jadi ilmu kalam. Kedua, ilmu kalam ni ilmu perbahasa, berdebat, berbicara mengenai tauhid, maka dipanggil ilmu kalam. Kerana banyak perbahasa. Ketiga, kerana perbahasa sifat kalam terlalu panjang lebar, sehingga ilmu ni dipanggil ilmu kalam. Sebab sifat kalam dibahas secara panjang lebar dan pernah jadi kontroversi sifat kalam ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah tak silap hamba, tiga khalifah sempat jadi Mu'tazilah. Sepanjang khalifah tak pernah jadi Mu'tazilah, tiba-tiba tiga khalifah sempat jadi Mu'tazilah. Khalifah Gabriel Ma'mun, khalifah Al-Amin sebelum pada Harun Ar-Rasyid tu. Maka hak ni terkesan dengan Mu'tazilah. Pada masa ni lah dia panggil zaman fitnah kalam. Zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal kena seksa kerana perbahasa bab kalam. Ni. Maka ilmu ni dipanggil ilmul kalam. Maka sekaliannya itu nama ilmu ini. Ilmu tauhid orang panggil, ilmu sifat orang panggil, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Ajalah belakang. Maka sebab dinamakan ilmu kalam kerana kebanyakan bicaranya itu pada kalam. Banyak sangat bahas. Salah satu sebab amo sebut tadi ni. Salah satu sebab apa dipanggil ilmu kalam kerana terlalu banyak perbahasa bab kalam. Siapa keloni orang tak faham. Adakah ia qadim atau hadis? Kalamullah ini qadim atau hadis? Kalau mengaji mudah ya. Hok duduk berdebat lah ni dalam YouTube kau apa dia tak ngaji. Apabila tak mengaji, jadi payah, jadi semabuk. Bijak sendiri pun ada. Lepas tu, kalau mengaji pun, kalau faham, kalau tak faham, jadi pening juga. Maka sifat kalam ni jelas. Dan beberapa difitnah segala manusia, suruh mengatakan Quran itu makhluk seperti diriwayatkan
daripada Ahmad bin Nadar Al-Khuzami, salah seorang ulama ahlul hadis, diserukan dia, yakni disuruh oleh Wasik, ni raja pada masa tu, Wasik, kepada berkata dengan khalqul Quran. Zaman Wasik, pemerintah Abbasiyah tak silap hamba, berkecek dia terkesan dengan fikrah Mu'tazilah. Maka fikrah Mu'tazilah mudah saja. Zat itu qadim, sifat tak ada. Kalau kita nak isbatkan sifat kalam, tak boleh. Kerana selain daripada zat, mesti benda baru, dia kata. Maka dia pun kata Quran itu hadis. Maksud Quran sini sifat kalam. Ini antara cerita yang jadi keliru apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cerita ni dalam kitab-kitab Arab, bahas mengenai kalamullah, mengenai Al-Quran. Al-Quran ni qadim ke tidak qadim? Maka ada kita tengok orang-orang kita terjemuh Al-Quran tu mashah. Duduk berdebat mengenai mashah. Mashah ni tak ada orang berdebat benda tu baru ke tak baru. Mushaf Al-Quran ni sepakat orang. Tetapi kita tengok dalam buku-buku Melayu duk terjemuh, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal kata mushaf Al-Quran tu qadim. Bila masuk kecek lagu tu, kita panggil terjemuhan cerita perbahasan bab tauhid. Apabila terjemuh dalam bahasa Melayu, orang yang tak faham kaedah tajuk cerita, maka dia terjemuh mushaf Al-Quran. Maka mana kata tak ada ulama kata mushaf Al-Quran itu adalah qadim. Maka kita pun tak faham, tapi kita kata Quran tu qadim. Hoja ayat cerita pun ayat lagu tu. Duk berdebat mengenai Quran ni. Quran kata qadim ke hadis. Maka kita kata qadim. Anak murid duk tengok tengah qadim lagu mana? Ya ada cetak ke tu 2020 tu. Pas lagu mana qadim? Ada cerita dia kata lagu tu. Cerita dia bahasa Arab. Cerita dia tajuk Quran, bukan mushaf. Ni dia ayat cerita mushaf. Mushaf tak ada ulama kata hak qadim. Lepas tu hak qadimnya Quran. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran tu sifat kemampuan berkata Tuhan. Ai kalamullah tu. Kalamullah hak tu hak qadim, kerana kita isbatkan sabit ke zat qadim, sifat qadim. Mu'tazilah kata dak zat saja qadim, selain daripada dia baru belaka. Dia dok kata sifat Tuhan kalamullah, ai bermakna Quran tu, Quran makna dua. Nah, dalam ilmu tauhid, Al-Quran dengan makna mushaf, hak ni tak ada ulama khilaf. Semua kata baru. Al-Quran dengan makna sifat, yakni kalamullah. Sebab tu Al-Quran dipanggil kalamullah, tak masyhur dalam ilmu tauhid kerana menyebabkan keliru. Takut orang faham mushaf tu kalamullah tu makna mushaf. Maka orang doyak cerita dulu dok berdebat bab mushaf, ngaruk juga cerita. Royak ke budak-budak dok debat. Siapa keluar ni dia kata Quran tu qadim, Quran tu qadim. Quran tu qadim tu. Quran tu qadim lagu mana? Tu maksud dia ada cetak ke dia. Maksud Quran kalamullah itu hak qadim. Yakni sifat Tuhan itu qadim. Maka engge ia maka dikerak lehernya. Antara ulama kita nama Syekh Ahmad bin Nadar Al-Khuzami kena bunuh angkaranya. Angkara tak sebut kata sifat kalamullah Al-Quran itu adalah benda baru. Dah bagi kita Al-Quran itu maknanya sifat Tuhan. Maka kalau makna Al-Quran itu bukan makna mushaf, makna sifat Tuhan, itu qadim. Ya, qadim. Dan digantungkan kepalanya pada Baghdad. Ni cerita ni di Baghdad belakang ni. Sebab Imam Ahmad Ibn Hanbal berada di Baghdad. Katanya Imam Syafi'i dia dulu mengajar di Baghdad, buka pondok di Baghdad. Lepas pada tu dia pindah ke Mesir, mengajar buka pondok baru pula. Masa dia tinggal Baghdad,
Dia tinggal pondok dia hok lama dulu. Dia kata aku tak tinggal seorang anak murid yang paling alim dalam ilmu fiqh. Anak murid aku hok paling boleh harap sekali kecuali Ahmad Ibnu Hanbal. Dia duduk di Iraq ni, Baghdad. Maka Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, bagi pula anak murid generasi baru dah pula, anak murid-murid Mesir dia. Maka bukalah dia mazhab, kau jadi dipanggil. Imam Syafi'i. Maka dikerak kepala dia, digantung. Gantung kepala dia. Dan disuruh orang tengok dan memalingkan mukanya daripada kiblat, maka mengkhabarkan yang menunggu itu kepada wasik bahawasanya ia melihat pada malam berpaling ia sendirinya ke kiblat. Nak marah tak marah pemerintah pada masa tu ke ulama ni, dia kerak kepala, dia ambil kepala, dia gantung menghadap membelakangi kiblat lagu tu. Nak marah. Maka katanya hok tunggu sebagai pelajaran. Siapa dia beriktikad lagu ni, ambo akan kerak kepala, tengok ambo kerak bunuh dah seorang ulama. Maka dia buat lagu tu, katanya hok tunggu mayat tu, dia kata tiap-tiap malam kepala tu mutas diri ke arah kiblat. Nak ayat khamak Syekh Ahmad bin Nadar Al-Khuzami ni. Khamak dia kena kerak tekak pun mutas lagi kepala dia menghadap ke arah kiblat. Maka mengkhabarkan yang menunggu itu kepada wasik bahawasanya ia melihat pada malam-malam ia sendiri berpaling sendiri ke arah kiblat dengan mukanya paling. Patut lagu mana? Membaca akan surah Yasin dengan lidah yang fasih. Khamak dia. Siap paling, siap baca surah Yasin dah pula. Dan pada satu riwayat membaca ia, dalam riwayat cerita lain pula, ni cerita-cerita ulama dah. Maka ayat cerita ni bukan orang kedai kopi, ulama juga terima nah. Maka kita percaya cerita ni kerana dia ditulis oleh ulama. Kau percaya PhD lagi pada ulama? Maka PhD ni belum tentu lagi cerita dia betul. Contohnya lah. Jadi apabila kita percaya kepada ulama, ni cerita dia. Dia pun tulis dalam kitab-kitab dia. Maka kita percaya cerita ni berdasarkan kerana dia. Dia akan bertanggungjawab kalau cerita dia salah. Dan ulama ni berarti dia akan tanggungjawab, tak supo-supo kita fatwa salah, pendapat salah. Gosok kali pakai wak senyap. Cakap nak tarik, saya orang pandai, saya orang bijak, saya pakai spek ke apa. Cakap saya nak tarik pendapat saya, nampak bodoh dah pula. Walau nak senyap gitu dengan salah gitu. Akhir sekali orang tekan-tekan, minta maaf juga. Tapi itulah puas hati. Dia lagi tambah. Jadi masalah juga. Jadi ulama-ulama dulu dia bertanggungjawab, hak dia salah dia mengaku. Semua hak kita cerita, hak kita ambil daripada kalangan ulama, dia akan bertanggungjawab. Orang lah ni tak percaya kepada ulama. Nak suruh orang pegang bukan pendapat ulama. Kalau ulama nya pakat main belaka. Pakat tak percaya belaka. Daripada serendah-rendah manusia tak percaya kepada ulama. Budak SPM tak percaya kepada ulama. Budak tadika tak percaya kepada ulama. Mokcik jual goreng pisang tak percaya kepada ulama. Pemerintah hak tinggi tak percaya pada ulama. Semua tak percaya kepada ulama lah ni. Ada orang kata, lah ni pemerintah tak percaya kepada ulama. Pas demo percaya kau dok pada ulama. Ulama ajar suruh pergi semaya fardu, ulama suruh kata belajar ilmu fardu ain. Tak percaya juga. Ada orang dok tengok ahli atas ya kata tak si pegang pendapat orang alim ulama. Demo pegang kau dok, demo tak pegang supaya tolong. Kalau demo naik atas pun supaya tolong juga demo ni. Jadi cerita hak tolong lah. Tapi lagu tu lah kita orang alim ni kena jalankan tugas kita. Ada riwayat kata baca surah Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan rayah ilmu ini rayah maknanya kesudahan ilmu ni ngaji gapo dia. Wallahu a'lam.